Okey, salam sejahtera semua. Untuk video ini, cikgu akan menerangkan bagaimana membuat modul 5. Modul 5 kita akan ulang kaji pergerakan semua buah catur. Okey, jadi kita akan tengok dulu. Jadi ini merupakan sedikit penerangan tentang buah catur itulah. Tunggu sekejap. Cikgu rasa cikgu rotate dia dulu. Rotate lagi, cikgu rotate lagi. Okey, jadi inilah pergerakan untuk semua buah catur. Starting point dia memang macam ini. Ingat, semua pound di depan. Lepas itu kita mulakan dengan rook dulu. Knight, bishop, queen, king. Kalau perasan, queen dengan queen, king dengan king ya. Jadi mereka macam ini. Ada yang terbalik pun boleh, tapi kita confirm nanti. Lepas itu, sini bishop, sini knight, sini ialah rook. Jadi susunan mesti betul. Okey, pastikan susunan kita betul. Kalau the pawn putih di sebelah sini, untuk permulaan dia boleh bergerak satu langkah ataupun dua langkah. Kalau dia makan, dia boleh pergi sebelah sini dan sebelah sini. Apabila dia berjaya sampai ke baris ini, dia boleh berubah bentuk-bentuk ini. Dia boleh berubah menjadi queen, rook, bishop ataupun knight. Untuk bishop, dia bergerak secara serong. Okey? Untuk castle, dia bergerak secara melintang dengan menegak. Untuk queen, dia gabung pergerakan bishop dengan rook, jadi dia boleh bergerak ke mana-mana sahaja. Untuk king, dia hanya boleh bergerak satu langkah, satu kali, tetapi ke mana-mana arah. Untuk knight, dia bergerak dalam bentuk L, jadi dia boleh sini, 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 sini. Baris ini kita panggil row, tinggi ini kita panggil column. Kalau sengit ini kita panggil diagonals. Jadi ada beberapa lagi teknik. Jadi castling maksudnya kita boleh tukar dia punya kedudukan untuk jaga kita punya king. Dan akhir sekali kalau pawn satu markah, kalau pawn satu markah, kalau knight 3 markah, bishop 3 markah, rook 5 markah, queen 9 markah ataupun 10. Biasanya kita ambil 9 ya. Lepas itu king infinite. Kalau nak bagi markah 100. Mana mereka buat? Mereka buat dekat petak 8 darab 8. Ini ialah panggil chessboard. Chessboard. Okey, jadi kita teruskan. Ada beberapa lagi benda yang perlu kita tahu. Jadi ini king, pergerakan satu petak, queen, bebas semua arah, rook, lurus, bishop, mengiring ataupun serong, knight, bentuk L, pawn, bergerak lurus satu petak, kecuali permulaan dia boleh bergerak 2 petak, tetapi seterusnya 1 petak. Jadi ini semua ialah pergerakan dia. Jadi sekarang kita tengok latihan I can play chess. Jadi sekarang the diagram show a piece of a chessboard. Jadi ini ialah rook. Ini ialah queen. Put across at every square a piece that could move. Jadi kita akan letak cross. Mana dia boleh gerak. Okey, kalau macam itu typewriter cikgu rasa terlalu besar, jadi cikgu perlu kecilkan dulu. 12 cukup. Okey, cukup. Jadi untuk rook dia boleh secara lurus, melintang ataupun menegak. Okey, jadi ini ialah pergerakan dia. Okey, ini queen lagilah banyak. Jadi kita buat dia punya melintang dulu.
Jadi dia boleh bergerak ke mana-mana dan dia boleh lurus. Lepas itu dia boleh serong. Serong macam ini. Dan sebelah sini pun dia boleh serong. Jadi kamu tengok Queen sangat berkuasa. Okey, Queen sangat berkuasa. Jadi ini ialah Rook. Ini ialah Queen. Lepas itu kita sambung, ini ialah Bishop. Bishop dia hanya boleh bergerak secara serong, mengiring, napasi. X, X, X. Inilah kawasan yang boleh dia bergerak. Inilah kawasan yang boleh dia bergerak. Perasan tak dia berada pada petak putih, jadi putihlah dia. Okey, lepas tu ini ialah Knight. Knight mana boleh dia gerak? Dia boleh gerak L. Jadi dia boleh letak sini, 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 sini. Okey, inilah kawasan yang boleh dia bergerak. Belum akhir, ini ialah King. King. Jadi King, dia boleh bergerak satu langkah sahaja, jadi sekeliling dia lah. Okey, jadi sekeliling dia. Macam ini. Okey, akhir sekali ini ialah Pound. Pound. Kenapa ada King dekat sini? Sebab dia nanti nak menangkap King ini. Jadi setiap kali dia bergerak, dia boleh satu langkah atau dua langkah permulaan. Kemudian setiap kali dia mesti lompat ataupun bergerak satu. Tapi bila sampai sini, dia boleh ke sini, dia boleh makan. Kalau dia sampai sini, dia tukar. Kalau dia sini, dia akan memakan ataupun menangkap King. Jadi ini merupakan pergerakan dan kamu mesti tahu. Okey, kita teruskan. Match the questions to the pieces. Okey, kamu mesti kenal dia punya pergerakan. Which piece can jump over other piece? Mana satu yang boleh melompat-lompat? Yang melompat-lompat itu macam siapa ya? Macam kuda. Jadi dia ialah Knight. Which? Who only travel diagonal? Diagonal ialah Bishop. Bishop bergerak mengiring ataupun serong ataupun sengit. Who move like a bishop and like a rook? Kalau dia gabung berkuasa sangat, jadi dia ialah Queen. Who can only move one square at one time? Dia hanya boleh bergerak satu petak satu kali, jadi dia ialah King. Which piece can only move forward? Dia hanya boleh pergi depan, askar, biduk ataupun pound. Akhir sekali, who can only travel across rows and down column? Hanya boleh menegak dengan melintang, benteng ataupun rook. Okey, jadi kamu mesti tahu macam mana pergerakan setiap buah catur. Okey, sekarang kamu tengok. Match the pieces with correct footprint. Dia sini, dia lompat ke sini. Jadi kita mesti tengok macam mana dia bergerak. Kalau sini, dia lompat ke sini. Jadi bentuk L. Sini ke sini, L lagi. Kalau L, jadi jawapan dia ialah Knight. Kemudian kamu tengok sini, satu langkah sahaja. Kalau satu langkah sahaja lurus, jadi ini ialah Pound. Lepas tu kamu tengok ini, cikgu tunjukkan, ini satu langkah. Kalau ini boleh sengit, boleh lurus, boleh sengit. Okey, kamu tengok dia macam ini. Dia satu langkah. Kalau satu langkah, ini ialah King. Cikgu rasalah ada King, ada. Okey, lepas itu kamu tengok langkah dia yang seterusnya. Kamu tengok dari sini, tiba-tiba naik ke sini, sini naik ke sini.
dia hanya serong. Kalau serong, dia ialah bishop. Bishop. Jadi dia ialah bishop. Okey, tengok sini pula anak panah dia, kaki dia. Dia naik ke atas, kemudian dia pergi sini. Dia hanya melintang dengan lurus, jadi ini ialah rook. Ini ialah rook. Jadi mana rook kita? Jadi ini ialah rook. Dan lepas itu, tengok tapak kaki lagi. Tiba-tiba dia naik ke atas. Lepas naik ke atas, dia turun pula. Kalau macam itu, dia gabung pergerakan rook dengan bishop. Jadi dia ialah queen. Dia ialah queen. Jadi semua sudah ada. Jadi cikgu kecil lagi. Jadi kamu mesti pandai menganalisis macam mana pergerakan dia. Lepas itu barulah kita dapat bergerak dengan betul. Okey, ada lagi akhir sekali. Show the way in which you can capture all the black pieces with the white pieces. Kamu sekarang ialah petak warna putih. Buah warna putih ini. Buah warna putih ini. Buah warna putih ini. Buah warna putih ini. Macam mana kamu boleh makan ataupun menangkap semua buah hitam. Jadi kalau macam itu, ingat ini ialah bishop. Bishop dia bergerak secara sengit. Jadi mula-mula sengit, tangkap ini dulu. Kemudian tangkap ini. Kemudian tangkap ini. Kemudian tangkap ini. Jangan peduli yang hitam tu buah apa. Anggaplah dia sebagai satu gambar. Kita gerak sahaja. Kedua ialah rook. Rook ialah benteng, kuda, kereta. Jadi gerak melintang dan menegak. Jadi melintang dan menegak. Jadi inilah dia dapat tangkap semua. Okey, seterusnya ketiga ini pound. Pound dia bergerak makan secara serong. Sekali satu buah. Sekali satu buah. Jadi macam itu dia makan macam ini. Ini ialah pound. Akhir sekali ini ialah queen. Queen suka hati dia. Jadi kita tengok paling senang turun ke bawah. Lepas itu pergi ke sini, naik. Lepas itu naik. Jadi pergerakan dia macam rook kan. Tapi dia juga boleh bergerak macam bishop. Okey, jadi cikgu harap 5 modul ini sedikit sebanyak dapat memahirkan anda bagaimana pergerakan untuk setiap buah catur. Itu sebagai permulaan kita sebagai ahli kelab catur. Jadi dengan itu, cikgu akan henti. Terima kasih atas perhatian dan tontonan semua.